Assalamualaikum murid-murid. Pada minggu ini kita telah masuk tema yang kedua, kesihatan mental dan emosi. Unit 4, Minda. Minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 18 dan muka surat 22. Pada akhir pelajaran, cikgu harap murid-murid dapat memberikan respons dan menyampaikan 3 pesanan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, menggunakan 10 kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dalam perbualan. Ini merupakan halaman 18 yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kemahiran yang perlu kamu kuasai ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi di bahagian atas merupakan, kalau kamu lihat, ia merupakan kain rentang tentang program ceramah pengurusan minda yang akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Taman Kencana. Jadi Cikgu Mazidah merupakan salah seorang guru di sekolah tersebut, telah ditugaskan untuk menguruskan program tersebut. Jadi beliau telah meminta bantuan daripada anak-anak muridnya supaya majlis ataupun program tersebut berjalan dengan lancar. Baik, kita lihat dengan lebih terperinci lagi. Butiran-butiran yang terkandung dalam kain rentang itu termasuklah tarikh, masa, tempat dan juga penceramah. Jadi kita lihat apakah pesanan Cikgu Mazidah yang perlu Izuni sampaikan kepada kawan-kawannya. Mari kita baca bersama-sama. Dialog Cikgu Mazidah. Izuni, sekolah kita akan mengadakan ceramah tentang pengurusan minda. Oleh itu, tolong sampaikan pesanan saya kepada Sarmila. Buat persediaan awal dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan minda. Seterusnya, sampaikan pesanan saya kepada Jega. Sila hias dewan dengan beberapa keping poster tentang kesihatan minda dan emosi. Akhir sekali, suruh Syume dan Amar kumpulkan soalan daripada kawan-kawan untuk diajukan kepada penceramah. Kemudian letakkan soalan tersebut di atas rostrum. Respon Izuni. Baiklah cikgu, saya akan menyampaikan pesanan itu. Jadi sebelum Izuni menyampaikan pesanan kepada kawan-kawannya, dia perlu mengingat semula pesanan-pesanan tersebut. Cuba kita lihat dan kenal pasti apakah pesanan yang perlu Izuni sampaikan kepada kawan-kawannya. Ini yang pertama. Cikgu gariskan dengan garisan berwarna hijau. Seterusnya, pesanan yang kedua yang cikgu gariskan dengan garisan berwarna kuning. Dan yang ketiga, cikgu gariskan dengan garisan berwarna merah. Baik, setelah kita mengenal pasti pesanan-pesanan tersebut, barulah kita boleh melengkapkan dialog. Sekarang kita lihat dialog antara Izuni dan juga Sarmila serta Jega. Baik, yang pertama, dialog Izuni. Sarmila, Cikgu Mazidah berpesan, gambar mulut di situ. Jadi apakah rasa-rasanya pesanan yang akan disampaikan kepada Sarmila? Ingat lagi yang pertama tadi, warna hijau kan? Apa pesanan yang berwarna hijau? Ini contoh dia. Sarmila, Cikgu Mazidah berpesan, buat persediaan awal dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan minda. Seterusnya, pesanan kepada Jega pula ialah yang berwarna apa tadi? Warna kuning. Jega, sila hias dewan dengan beberapa keping poster tentang kesihatan minda dan emosi. Maka Jega pun membalas, terima kasih. Baik, selesai dua dialog ini. Seterusnya, Izuni berjumpa pula dengan Syume dan Amar. Apakah pesanan kepada Syume dan Amar? Ingat lagi tadi yang warna merah. Kita tengok sama-sama. Syume dan Amar, kalian pula diminta mengumpulkan soalan daripada kawan-kawan untuk diajukan kepada penceramah. Kemudian, letakkan soalan tersebut di atas rostrum. Balas Syume, baiklah. Jadi ini adalah antara pesanan yang perlu Izuni sampaikan kepada kawan-kawannya. Dan kita sebagai murid, apabila guru ingin mengarahkan kita untuk menyampaikan pesanan,
kita haruslah menyampaikan pesanan dengan bahasa yang santun. Maksudnya yang bersopan. Jadi, selesai kita melengkapkan dialog, maka di sini cikgu nak kamu buat latihan yang pertama, iaitu isi tempat kosong dengan pesanan yang sesuai dalam dialog di bawah. Sebenarnya garisan tempat kosong ini semua telah kita bincangkan sebentar tadi. Jadi nanti semasa kamu menulis, kamu boleh merujuk semula video ini. Baik, ini ialah aktiviti yang kedua, iaitu kita akan belajar tentang kata ganti nama. Baik, sebenarnya sebelum ini, semasa kamu tahun 4, tahun 5, kamu telah pun belajar tentang kata ganti nama. Baik, masih lagi dalam tema yang sama, tetapi tajuknya ialah kawal minda semasa bermain. Ini juga merupakan dialog. Dialog ini dialog yang tidak lengkap. Kalau kamu lihat gambar-gambar mulut di ruangan kosong itu, kita perlu melengkapkannya dengan kata ganti nama. Okey. Jadi, sebelum kita mula melengkapkan dialog, cikgu nak kita ulang kaji semula tentang kata ganti nama. Baik, kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama diri dan nama tunjuk. Contoh kata ganti nama diri ialah kami, kita, kamu, mereka, kalian. Contoh kata ganti nama tunjuk ialah sini, situ, sana, ini, itu. Baik, apa perbezaannya? Sini merujuk kepada tempat yang betul-betul hampir dengan kita. Situ pula ada jarak jauh sedikit. Manakala untuk sana pula lebih jauh daripada situ. Ya, ini kamu faham. Kemudian kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Kata ganti nama diri yang pertama merujuk kepada diri sendiri yang sedang bercakap. Kata ganti diri kedua pula merujuk kepada diri kawan ataupun orang yang diajak bercakap. Kata ganti diri yang ketiga pula merujuk kepada orang yang sedang kita perkatakan. Jadi saya harap kamu masih ingat lagi lah apa yang telah kamu pelajari tahun-tahun yang lepas. Baik, mari kita lengkapkan latihan ini ya. Kita lihat dialog yang pertama. Seorang penjaga gol dalam permainan bola sepak berasa sedih. Kenapa dia sedih? Kita tengok dialognya. Aduhai, malangnya nasib aku. Sebab apa malang? Separuh masa bolos 3 gol. Jadi dia rasa terlalu kecewa. Baik, apakah kata ganti nama yang digunakan dalam dialog ini? Cuba kita tengok. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri aku. Ni yang warna merah. Baik, dialog yang kedua. Salah seorang ahli pasukan bola sepak datang menghampiri penjaga gol ini dan dia pun bertanya, mengapakah kamu bermuram di kemudian tempat kosong. Kalau di merujuk kata ganti nama diri atau kata ganti nama tempat? Kata ganti nama tunjuk. Mestilah kata ganti nama tunjuk sebab ada kata kunci di situ. Kemudian penjaga gol ini pun menjawab, saya kecewa akan prestasi saya. Kita lihat betul tak? Ya, kata ganti nama tunjuk. Jadi apakah kata ganti yang sesuai kita letakkan di situ? Mengapakah kamu bermuram di sini? Seterusnya dialog yang ketiga. Salah seorang rakan pasukan bola sepak itu datang menghampiri penjaga gol ini. Kita lihat apakah kata ganti nama yang digunakan dalam dialog yang ketiga ini ya. Mahu melihat kehebatan. Rasa-rasanya kata ganti nama apa? Kata ganti nama diri. Yang sesuai ialah kami mahu melihat kehebatan kamu. Jadi ruang kosong di dalam dialog tersebut kita akan isikan dengan kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk. Baik, kita beralih ke dialog yang seterusnya. Dialog yang pertama. Menunggu kamu di. Jadi kata ganti nama diri yang sesuai ialah kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Contoh yang cikgu beri di sini, mereka.
Mereka menunggu kamu di situ. Kenapa kita gunakan situ? Kerana jarak antara orang yang bercakap ini dengan yang ditunjuk itu agak jauh. Jadi kita gunakan situ. Okay, seterusnya, yang kedua, mari ke. Yang ini juga kita gunakan kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk, iaitu mari kita ke situ. Kalau yang tadi situ, dah tentu yang ini juga situ. Okay, seterusnya, yang sedang memberikan motivasi itu, yang ini ialah kata ganti nama tanya, kerana kita perlu menggunakan kata tanya untuk ruangan kosong tersebut. Okay. Yang sedang memberikan motivasi itu siapa? Kata tanya yang sesuai ialah siapa. Seterusnya, mesti bermain seperti biasa. Kawal minda dengan baiknya. Kah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Jadi apakah kata ganti yang sesuai untuk kita letakkan di situ? Sudah tentu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tanya. Okey, contoh cikgu beri di sini. Kalian mesti bermain seperti biasa. Kawal minda dengan baiknya. Apakah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Jadi kenapa? Kenapa kita perlu mengawal minda? Soalan kebat ni. Jadi kita perlu mengawal minda semasa bermain agar segala teknik yang diajarkan dapat digunakan semasa bermain. Jadi tak perlulah kita nak bersedih. Kalau kita gagal, tak semestinya kita perlu bersedih. Jadikan kegagalan itu sebagai satu pendorong, sebagai satu semangat untuk kita lebih berjaya. Baik, jadi setelah selesai perbincangan kita untuk hari ini, seperti biasa, cikgu nak kamu buat latihan yang kedua. Kalau tadi latihan yang pertama, ini latihan yang kedua. Masih juga isi tempat kosong. Isi tempat kosong dengan kata ganti nama yang sesuai. Soalan dari 1 sampai 7 ini merupakan ayat yang terdapat dalam dialog yang telah kita bincangkan tadi. Jadi, semasa membuat latihan, kamu boleh rujuk semula video inilah supaya kamu dapat menulis dengan jawapan yang tepat. Jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.